Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini saya bersama dengan Dr. Muhammad Razali bin Abdul Manas, yang mana beliau merupakan mudir pondok yang akan didirikan insyaAllah. Nama pondok itu Pondok Pengajian Islam Gunung Bongsu, insyaAllah sekarang ini dalam pembinaan, yang mana saya sebagai Presiden Pertubuhan menangani kegiatan sosial Unggas Malaysia akan berkolaborasi dengan beliau untuk kita membantu dari segi ilmu kehidupan, ilmu masyarakat. Jadi insyaAllah pondok yang sedang didirikan atas tanah yang diwakafkan itu sedang dalam pembinaan sebuah musalla. Musalla ini kita nak tempatkan anak-anak kita, yang mana insyaAllah nanti Dr. Muhammad Razali akan menceritakan silibus yang akan diadakan di sini insyaAllah. Jadi saya pun mengharapkan para masyarakat di luar sana dapat ikuti diskusi bicara santai pada hari ini, yang mana kita memohon daripada rakan-rakan atau masyarakat memberikan sokongan bagaimana kita nak bangunkan sebuah pondok ni, asal bahasa Arab ni pondok ni homestay ataupun hotel. Kalau kita ke Makkah dan Madinah, kita tengok di atas pondok. Pondok tu maksudnya tempat penginapan sementara. Tapi kita ni kadang-kadang sebut pondok ni gambaran yang lain, pondok doyan jadi gambaran yang tak tepat lah. Jadi saya minta memberikan sedikit penjelasan tentang silibus yang akan dilaksanakan setelah pondok tersebut siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamarudin selaku Presiden Unggas yang datang ke tempat saya untuk menemu bual untuk interview mengenai dengan perkembangan Pusat Pengajian Islam Gunung Bongsu. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pondok ini sedang dalam proses membina sebuah surau bilik air, dan insya-Allah akan didirikan pula bangunan rumah guru dan pondok-pondok pelajar. Sukatan pelajaran yang akan diperkenalkan oleh Pondok Pengajian Islam Gunung Bongsu ini melibatkan 3 komponen. Yang pertama ialah berkaitan dengan ilmu-ilmu turas. Ilmu-ilmu turas kitab-kitab dahulu lama, kemudian digabung pula dengan kitab-kitab Arab. Dan untuk peringkat asasnya pelajar akan menghafal matan-matan ilmu, supaya mereka ini dapat menguasai ilmu alat dengan baik untuk mereka menerokai ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu pondok ni dah biasa. Kalau kita sebut pondok, memang dah faham dah kitab apa yang nak pakai. Dan kitab pondok, antara keistimewaan yang kita nak tonjolkan juga di sini adalah kita akan memfokuskan pelajar-pelajar ini untuk menguasai 3 buah kitab yang menjadi sukatan kepada tauliah mengajar agama di negeri Kedah, iaitu kitab Matla'ul Badrin, Aqaidatul Najin, dan kitab Bidayatul Hidayah untuk fardu ain lah, untuk dapat tauliah fardu ain, tauliah fi. Bidayatul Salikin, Bidayatul Salikin dia belajar umumi saja. Untuk yang subjek yang kedua ialah berkaitan dengan dakwah. Pelajar-pelajar akan dikenalkan dengan ilmu dakwah, dan saya sendiri pun ada menulis kitab berkaitan dengan ilmu dakwah asas
kitab tersebut akan dijadikan sebagai silibus dalam bahasa Jawi. Tulisan Jawi, bahasa Melayu kita lah, insyaAllah. Baru dicetak, Okay. Masih panas lagi. Kemudian untuk yang kedua ialah ilmu keusahawanan ataupun ilmu mandiri. Kita nak latih pelajar-pelajar kita ni supaya mampu berdikari. Ialah tak bergantung pada orang lain. Ialah kita tahu bahawasanya pondok ni CJ dia macam CJ yang tak diiktiraf oleh badan-badan tertentu lah. Jadi tapi dia berhidup lah. Bagaimana nak mengatur kehidupan mereka ini dengan tarik sijil untuk masuk dalam sektor pekerjaan biasa, sektor pekerjaan di arus perdana. Jadi kita ajar mereka, latih mereka untuk mereka ini mampu berdikari dari sudut ilmu keusahawanan, pertanian, peternakan. Ini yang kita nak kerjasama dengan UNGAS ni bagi menyempurnakan pendidikan di aspek kita kata mandiri tadi. Dan sebelum kita teruskan lagi untuk pengenalan latar belakang doktor lah. Baik, secara ringkas lah. Saya ni bermula daripada pondok juga. Pondok Madrasah Misbahul Falah di Meleleh, Kampung Bangun Perangan Parit Panjang, atau dikenali sebagai Pondok Tuan Guru Haji Omar Zuhdi. Setelah belajar di situ, saya sambung belajar di Yaman selama 5 tahun. Dalam pengajian apa di Yaman? Dalam pengajian dakwah. Okay. Ada juga pengajian majlis Islam yang lain. Kemudian saya juga menyambung pelajaran di peringkat master di UM, bidang pengajian, bidang hadis dan tafsir hadis. Kemudian alhamdulillah dapat juga sambung ke peringkat PhD di UPSI dalam bidang tafsir. Alhamdulillah. Kemudian berdikari lagi untuk juga pondok. Untuk juga pondok insyaAllah. InsyaAllah. Jadi saya juga berminat dengan pondok nama pondok pengajian Islam Gunung Bongso. Kolaborasi ini sebenarnya begini kan. Sebab saya banyak mengajar di bidang pertanian organik dan juga sebagai trainer dakwah lapangan ni kan. Kemahiran komunikasi dakwah lapangan, psikologi dakwah. Jadi ini kita boleh ada kolaborasi insyaAllah. Kita cuba membantu pelajar ni. InsyaAllah. Jadi kita harap juga orang ramai yang berminat. Berminat maksudnya kongsi rezeki. Kongsi rezeki untuk kita bangunkan satu pusat pengajian. Kalau doktor nak bekerja dengan pihak-pihak tertentu memang boleh. Tapi kita ada semangat nak mendidik anak-anak kita yang tiada peluang mengikuti pendidikan harus perdana, tetapi mereka ada peluang untuk meneruskan kehidupan mandiri, kehidupan kita melangsungkan kehidupan pada hari ini. Jadi kita memerlukan ada dua elemen pengajian, satu pengajian yang berbentuk teori, yang kedua praktikal, latihan. Jadi kalau di kawasan pondok tu insyaAllah kita cuba nak bangunkan pertanian organik. Saya akan ajar belajar kompos, gambar kompos, effective microorganism, belajar cecair daripada ikan, kita panggil fish amino acid, FAA, penghalau serangga, hormon untuk melebatkan buah, dan juga kita akan ajar buat kolam ikan. Pellet tu kita ajar buat bahan-bahan terbuang, kita jadikan zero waste. Itu penting kan. Dan ternakan ayam. Kadang-kadang kita sebut ternakan ayam ni orang akan persepsi dia busuk, lalat. Tapi sebenarnya dia tak ikut kaedah yang betul. Macam mana nak rawat kawasan ayam tu, ayam tu bagaimana nak rawat supaya dia tidak membiak lalat. Jadi kita ternakan lalat pula. Macam mana nak menghilangkan membusuk, itu ada kaedah yang perlu. Sekarang ni sebuah pondok tu dia ilmu dia lengkap, integrated kan. Jadi kita boleh ada kolaborasi insyaAllah. Yang seterusnya ni doktor. Jadi memang itu hasrat yang sangat murni yang kita ada lakukan sangat, dan insyaAllah kita akan jadikan ini sebagai panduan lah untuk kita nak mewujudkan kemahiran ini. Dan saya nak sebutkan juga pengambilan pelajar kita insyaAllah bermula tahun depan
2023 dan tempat agak terhad. Kita nak ambil untuk batch yang pertama adalah 20 orang sahaja sebagai model. Dan 20 orang ni kalau bolehnya orang-orang yang memang daripada golongan yang asnaf, yang tidak berkemampuan tadi, yang maksudnya dia tak mampu untuk meneruskan pengajian di sekolah perdana. Jadi orang macam ni memang perlu dilatih lah dengan ilmu-ilmu yang disebut oleh Ustaz Kamarudin tadi melalui Persatuan Unggas kan. Jadi pertubuhan Unggas kan. Jadi insyaAllah dibuka peluang lah kepada ibu-bapa yang nak mendaftar anak-anak mereka, dan pendaftaran pun sekarang dibuka melalui Akademik Usahawan dan Pondok Remaja. Kita ada 2 pusat juga. Di sini pusat latihan di peringkat lebih daripada pondok. Di sini pusat, kita nama pusat Akademik Usahawan Pondok Remaja. Jadi pelajar akan belajar di Pondok Gunung Bongsu nanti, Pondok Majlis Islam Gunung Bongsu selama 5 tahun. Lepas 5 tahun dia akan ikut pusat latihan, mengikut latihan di sini di pusat ini. Jadi pengajian bahasa Arab. Bahasa Arab kita akan tekankan di pondok di Gunung Bongsu lah. Yang paling baiknya kalau boleh bahasa Arab tu kita fokus pada lughatul Quran. Lebih dekat. Lughatul Quran lebih kepada kawaid. Kemudian komunikasi itu sikit ya. Tapi kalau bahasa Melayu dan bahasa Inggeris kita banyak menekankan bahasa Melayu kawaid juga, bahasa Inggeris komunikasi. Sebab kita ada ilmu balaghah. Tapi kita kata ilmu balaghah ni ilmu untuk gaya bahasa Arab. Ya, betul. Padahal dalam gaya ilmu dakwah lapangan ni dia memerlukan gaya bahasa juga. Ikut dasaran kaulan balighah, kaulan sadida, kaulan ma'rufah ni, kaulan ni kalau dalam komunikasi bahasa kita kata komunikasi dakwah lapangan ni sangat penting lah. Jadi dia bila berada dalam masyarakat, dia ada kemahiran dan dia berdikari, dia boleh hidup tanpa bergantung. Sampai itu juga dia boleh melaksanakan dakwah lapangan. InsyaAllah. Tapi yang apa lagi yang fokus doktor untuk dalam pendidikan pondok? Pendidikan pondok ni ialah kita selain daripada pelajar-pelajar yang maksudnya kalau mereka ni tidak mampu untuk meneruskan pengajian di peringkat universiti, kita akan tempatkan di junjung ni lah, di Akademik Usahawan Pondok Remaja. Adapun pelajar yang ada kemampuan keuangan untuk mereka meneruskan pengajian di peringkat tinggi, maksudnya peringkat universiti, kita boleh uruskan mereka sama belajar di luar negara. Termasuklah jiran-jiran tetangga kita Indonesia, ke petani ke, dan di Timur Tengah. Jadi itulah antara agenda pendidikan kita lah. Agenda pendidikan kita selain daripada usaha kita untuk melahirkan ilmuwan, pendakwah, dan juga mereka ini juga ada kerjaya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang disebut, Imam Ghazali telah menyebut satu bab mengenai dengan adabul ma'ash. Adabul ma'ash wal kasb. Maknanya adab-adab menguruskan kehidupan dan berusaha, bekerjaya. Jadi dengan ilmu yang mungkin akan modelnya sebagainya akan dibekalkan oleh pertubuhan Unggas. Kita juga ada model-model yang lain kita gabung jalinkan supaya pelajar-pelajar ini benar-benar mampu untuk mandiri, mantap untuk mandiri. Sebab kita dalam Unggas tu kita ada yang saya sendiri sebagai tenaga penggerak, tenaga pengajar, berkaitan dengan ilmu tersebut, ilmu apa kita kata ekonomi sederhana, ekonomi sederhana, mandiri dan lestari. Jadi kita ajar mereka bagaimana nak hidup, menghasilkan makanan sendiri, kita kata keselamatan makanan, keselamatan makanan ataupun kita food security, itu perlu ada. Jadi makanan yang sihat, yang bernutrisi, yang juga makanan yang boleh menambahkan immunity dan juga antibody. Ini sangat penting lah, sebab kita ni banyak sangat pelajar kita tengok, kalau kita tengok pelajar di Mesir tu, kita tengok penuh dengan mi. Bila balik ke Malaysia dia beli mi bawa ke sana. Jadi dia tak ada makanan yang berzat tu kurang. Ini juga sangat bahaya kan bagi anak-anak kita, bagaimana dia nak boleh ingatkan apa ilmu-ilmu yang dipelajari kita. Selain itu apa lagi doktor? Ya itulah kita akan setakat inilah kita hanya memerlukan dana-dana yang lebih kepada dana yang minimal lah. Jadi bangunan ataupun pembinaan
komplek ini melibatkan banyak bangunan. Kalau ikut kos biasa yang mungkin melibatkan jutaan ringgit. Tapi dalam keputusan mesyuarat kita nak kurangkan kos daripada jutaan ringgit itu, keseluruhan pembinaannya melibatkan hanya RM500,000. RM500,000 saja. Dengan kita mengambil kira bahan-bahan untuk pembinaan itu adalah daripada bahan-bahan terpakai dan alam semula jadi. Kayu, buluh dan seumpamanya kita akan jadikan sebagai bahan-bahan untuk mendirikan pondok-pondok. Dari awal ni kan kita minimiskan dia punya kos. Kita kurangkan kos. Kemudian kalau nak bagi bantuan tu macam mana? Boleh lah nama akaun yang ada dalam, kita ada FB kita, iaitu Pondok Ilmu Gunung Ji Bongsu. Pondok Ilmu Ji Bongsu. Ada nama akaun di situ. Ada situ kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana yang mengikuti video pada hari ini boleh lihat Facebook dia Pondok Ilmu Ji Bongsu. Pondok Ilmu Ji Bongsu sudah lengkap kalau nak salurkan dana. Gambar pondok tu hari ini insya-Allah nanti bila saya publishkan video ini saya akan masukkan gambar yang terkini yang terbaru hari ini yang saya pergi ke sana tadi saya lihat sendiri. InsyaAllah kita akan mula tanam pokok-pokok yang tertentu sebab kita jadikannya sebagai sumber ataupun bahan utama untuk membuat kompos. Sebab kita nak rawat tanah, kita kena bermula dengan kompos. Jadi kita akan ajar pelajar ini bagaimana nak buat kompos. Apa dia punya bahan-bahan yang nak dibuat. Lepas tu kita nak suburkan tanaman tu, kita akan bermula dengan EM. Sejenis badan cecair yang nama EM Effective Microorganism. Itu saya sebenarnya belajar di Thailand, di Camp Central Thailand. Kita tak kira belajar di mana pun, tapi ilmu tu kita bawa balik untuk kita angkat isu ini, terutamanya pondok kan. Sebab pondok ni ngaji kita turas semata-mata. Padahal kalau dalam kitab Matan Badrin, bab muamalat kan ada tentang bagaimana nak ahya al-mauta ada dalam tu. Tapi kita baca ya, tak amalkan walaupun ringkas. Kita tengok ada tajuk tu, jadi tajuk tu kita kena perluaskanlah, belajarlah bagaimana cara nak hidupkan tanah yang dah mati. Kadang-kadang kita benda makan badan ni lama dah, kita mengaji pun lama. Ratus tahun dulu pun dah memang ada kitab tu, cuma sekarang ni kita tak amalkan. Selain daripada itu, apa dia yang nak disebut? Akhirnya saya ingin menyuruhlah kepada tuan-tuan dan puan yang pertama sekali, sekiranya tuan-tuan dan puan ada anak-anak, anak saudara dan adik-beradik, jiran tetangga yang umurnya 13 tahun pada tahun 2023, bolehlah mendaftar dengan kami. Penempatannya terhad kepada 20 orang sahaja. 20 peringkat awal. Siapa yang cepat daftar dia berpeluang lah. Nasib baik. Sebab kita nak jadikan dia sebagai model. Kemudian yang keduanya, saya menjuru juga kepada dermawan, kemudian orang yang ingin mewakafkan untuk saham ibu bapanya yang telah meninggal dunia bagi mendirikan baki-baki lagi bangunan yang kita dirikan. Sekarang ni surau hampir siap. Kemudian bila air dah siap, kita memerlukan dana yang lagi untuk rumah, kemudian untuk pondok-pondok pelajar, kemudian kelas-kelas dan seumpamanya lah. Boleh berhubung mengikut dalam Facebook Pondok Ilmu Gunung Ji Bongsu. Ji Bongsu tu di situ ada maklumat lengkap yang boleh tuan-tuan dan puan layari Facebook sebut. Macam mana nak membantu, nak tengok tempat tu apa benda nak. Mungkin ada tuan-tuan nak sama bagi dana sebuah pondok yang kecil. Boleh. Jadi tuan-tuan inilah yang membinanya mengikut macam mana yang kita hendak lah. Untuk menempatkan pelajar-pelajar 20 orang tu. Jadi yang lain-lain ni akhirnya diucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Kamarudin, Presiden Pertubuhan Unggas ni, kerana sudi menemu ramah saya pada petang ini secara spontan sebenarnya. Kemudian saya tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan puan yang selama ini telah menyokong usaha kami dan usaha Jabatan Kuasa untuk membangunkan satu pusat pendidikan di Gunung Bongsu. Dan Gunung Bongsu ni ada cerita menarik dia. Kalau tuan-tuan, ada gunung tu. Ada gunung, kemudian
ada novel yang dulu menjadi sukatan. Almarhum apa? Ustaz Azizi Abdullah. Azizi Abdullah. Seorang tua di kaki gunung. Sahabat saya masuk remi sama-sama di satu gunung Itulah cerita tentang Gunung Bongsu tu. Tuan boleh baca buku tu lah, novel tu. Novel tu, insyaAllah banyak sebenarnya dia punya apa? Dia punya cerita-cerita yang menarik lah, insyaAllah. Jadi apa-apa pun saya ucapkan jazakumullah khairan jazakallah khairan jazak kepada Dr. Muhammad Razali bin Abdul Manas. Yang mana sekarang ini beliau sedang mengusahakan yang dah berjalan hari ini ialah Akademi Usahawan Pondok Remaja di sini, tempat pembuatan dengan beliau, insyaAllah. Sekarang ini saya sedang berada di Pondok Pendidikan Islam Gunung Bongsu yang sedang dalam pembinaan. Jadi saya membuat saya dengan Tuan Guru yang punya pondok ni, boleh perkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Fazali bin Abdul Manas, merupakan pengasas dan juga akan menjadi mudir di Pondok Pengajian Islam Gunung Bongsu ini. Pondok ini hasil daripada idea yang dikemukakan oleh Ahli Jabatan Kuasa Masjid Asy-Syakirin Kampung Gunung Bongsu untuk mewujudkan sebuah pondok di sekitar kawasan ini bagi memberi pendidikan kepada budak-budak ataupun pelajar-pelajar dalam kalangan masyarakat kita di sinilah khususnya. Dan mungkin kita akan buka juga kepada masyarakat yang berada di sekitar ataupun di kawasan-kawasan yang lain. Peringkat awalnya kita ingin membangunkan komplek ini mempunyai 4 fasa lah. Fasa pertama ini ialah melibatkan surau, bilik ayak, kemudian rumah guru dan juga beberapa pondok yang boleh menempatkan untuk 20 orang bagi sesi pengajian 2023. Jadi di antara silibus yang akan digunakan di pondok ini ialah kitab-kitab turah lah, kitab-kitab turah. Dan saya sendiri pun berpengalaman belajar di sekolah ataupun madrasah Misbahul Falah yang mana kitab-kitab pondok Jawi tua, Jawi lama dan juga kitab-kitab Arab. Jadi selepas Misbahul Falah tu sambung mana? Saya sambung belajar di Yaman. Dalam pengajian ilmu dakwah. Okey. Dakwah dan ilmu pengajian Islam yang lain lah. Jadi peringkat degree lah. Di peringkat degree. Lepas tu master ke UC Melaya. Dan saya dah sambung master di UC Melaya dalam pengajian tafsir. Hadis dan tafsir. PhD-nya di UPSI. Dalam pengajian dan tesis berkaitan dengan tafsir. Ya, baik. Jadi pengalaman inilah yang kita akan bangunkan model pengajian di sini berasaskan kepada kitab turas, kitab lama dan juga kitab-kitab sedikit moden lah, khususnya bahagian dakwah dan keusahawanan. Jadi tiga dalam satu, iaitu pengajian turas, pengajian dakwah dan juga pengajian keusahawanan. Yang disebut sebagai bagaimana anda menguruskan kehidupan mandiri ini. Mandiri. Dan antara keistimewaan yang kita nak tonjolkan di pusat pengajian inilah pelajar akan menghafal matan-matan ilmu dalam pelbagai disiplin ilmu. Sama ada berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ilmu-ilmu lain, usul fiqh, mustalah hadis, bahkan mungkin nahwu sharaf tu benda asas lah. Budak-budak ni pelajar ni akan menghafal matan-matan tersebut dan hampir 20 matan lah. Kemudian mereka akan menamatkan pengajian di sini selama 5 tahun. Selepas 5 tahun itu dia ada 2 pilihan. Sama ada mereka boleh menyambung pelajaran ke luar negara ataupun ke dalam negara di peringkat universiti sekiranya mereka berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran dengan kemampuan ni maksudnya kemampuan keuangan. Manakala pelajar yang tak mampu untuk melanjut pelajaran ke peringkat universiti ini, kita ada satu lagi pusat latihan keusahawanan di Junjung Kulim juga. Ini lebih kepada fokus kepada keusahawanan untuk melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya dan mana usahawan ini akan membantu pula sekolah-sekolah agama yang lain termasuk sekolah yang mereka belajar dulu bagi membantu mengurus operasi kos, operasi dan seumpamanya.
Perancangan untuk ilmu kemahiran hidup ni macam mana? Lebih kepada ilmu keusahawanan. Usahawan. Keusahawanan maksudnya lah kita dedahkan ilmu pengurusan perniagaan. Bagaimana mereka nak uruskan perniagaan. Bidang perniagaan yang mereka ingin ceburi itu terpulanglah kepada mereka. Sama ada mereka berminat untuk menguruskan bengkel, mekanik, menguruskan kedai runcit, menguruskan apa-apa bidang perniagaan yang sangat luas ini, mereka boleh ceburi dengan minat dan ada kemampuan di sana. Yang penting basic pada ilmu pengurusan perniagaan itu dah ada. Untuk persekitaran pondok ni untuk bangun dari segi pertanian organik, dari segi ternakan, bagaimana? Ada tak silibus untuk ke arah tu? Setakat ini memang kita mempunyai silibus ke arah itu, cuma lebih kepada berbentuk co-curriculum. Bentuk co-curriculum di mana pelajar-pelajar akan didedahkan dengan ilmu-ilmu asas kehidupan ini, menguruskan pertanian, peternakan dan seumpamanya. Dan kita pun dalam usaha untuk mewujudkan ternakan kambing bagi menampung kos dan juga melatih pelajar-pelajar untuk menguruskan ternakan tersebut. Lembu? Setakat ini lembu kita belum mampu lagi untuk mengusahakannya kerana mungkin kekangan di sudut tempat dan juga lain-lain. Tapi kita akan fikirkan ke depan, insya-Allah. Dia cuma untuk kita kata alat bantu untuk kita kata ternakan lembu. Sekurang-kurangnya ada 2 ekor lembu yang kita pelihara sebagai alat bantu ilmu kemahiran hidup. Kambing pun mungkinlah tak berskala besar. Tapi sekurang-kurangnya ada. Dia boleh tahu perangai kambing ni nak hidup macam mana. Kemudian najis ataupun taik kambing, taik lembu ni juga boleh diproses untuk buat kompos. Ada lembu pun kalau kata kita simpan dia punya 2 ekor lembu tu, kita boleh hasilkan taik lembu tu kita boleh buat gas. Jadi tak perlu kita beli tong gas. Yang tu insya-Allah kita akan rancanglah. Kalau ada usaha daripada Ustaz Kamarudin, insya-Allah kita bekerjasama untuk membantu segi ilmu-ilmu kemahiran hidup ni, insya-Allah. Insya-Allah. Lepas tu bila kita dah mula tu mungkin ada jiran-jiran yang berdekatan yang dia nampak berminat, dia nak membantu dari segi kita develop tanah dia itu. Tapi kita kena ada bukti dia dah bermula kan. Kadang-kadang mereka nak tawar pada kita pun tak nampak kan. InsyaAllah kita usaha ke arah itu, dan apa saja perkara-perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada pelajar, kepada masyarakat, kita akan usaha bangunkan. Kerana tanah wakaf yang diwakafkan ini adalah untuk membangun pembangunan insan. Jadi apa saja perkara-perkara yang boleh membangunkan manusia untuk agama, bangsa dan negara, insya-Allah kita akan usahakan, insya-Allah. Jazakumullah khairan jazak. Nama penuh Muhammad Fazali bin Abdul Manaf. Muhammad Fazali bin Abdul Manaf. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucap terima kasih kepada penderma-penderma pewakaf-pewakaf yang telah membantu, yang mungkin akan membantu, insya-Allah. Setakat inilah bangunan yang kita telah hampir 80% surau dan juga bilik air. Bilik air. Bilik air. Orang Kedah kata bilik air. Bilik air. Bilik air, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak Ustaz Muhammad Fadli. Doktor, dia buat PhD dalam bidang kita kata dakwah. Tafsir, bidang tafsir di UFSI. Itu yang lastnya. InsyaAllah kita jumpa lagi.